Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Terutamanya hari ini, para penonton sekalian, dapat kita bertemu dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan saya, Da'i Hadari, insyaAllah saya akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Dan mungkin ramai yang tertanya-tanya, dekat mana pula ni? Selalu dekat studio je. Ini dekat mana pula ni? Baiklah para penonton sekalian, kami dekat sini sangat bertuah kerana saya bersama dengan semua yang berada di depan mata saya ni. Kami berada ketika ini di Masjid Jamek Datuk Haji Abdullah Sijang di Port Dickson, Negeri Sembilan. Jadi di depan saya ni ada penonton-penonton di lokasi. Assalamualaikum semua, sihat ke? Alhamdulillah, orang-orang Port Dickson ni bukan main lagi bersemangat ni. Baik, hari ini para penonton sekalian, subhanallah, kami berkampung di sini bersempena dengan satu program yang sangat hebat, iaitu program keagamaan Minggu Saham Amanah Malaysia. Jadi kerjasama antara pihak masjid dan juga Permodalan Nasional Berhad dan juga kami, alhamdulillah, Tanyalah Ustaz TV3, dan kita nak beritahu jugalah kepada yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan segala ilmu yang kita peroleh dapat membantu terutamanya dari sudut ekonomi kita semua, insya-Allah, sebagai umat Islam. Dan terima kasih juga para div kehormat yang sudi bersama menjadi rakan sinergi untuk hadir dalam program ini. Baiklah para penonton sekalian, hari ini kita bawakan satu topik yang sangat istimewa, iaitu saham dunia akhirat. Saham dunia akhirat, bukan saham ni kat dunia je ke? Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, segala huraian dan kupasannya bukan daripada saya. Tak layak saya ni nak mengupas-ngupas ni. Jadi saya sangat bertuah, dan kita semua di sini, para penonton sekalian, kita sangat bertuah kerana bersama dengan saya ketika ini, Yang Hormat Datuk Haji Badri Shah Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I di Kuantan, Pahang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita, Datuk? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur nikmat. Masya Allah. Saya mula-mula saya ingat saya lah paling bergaya. Rupa-rupanya Datuk double. Masya Allah. Masya Allah. Baik Datuk, hari ini topik yang kita akan bincangkan saham dunia akhirat, ya Datuk, ya. Bagus. Dan saya yakin insya-Allah banyak yang akan dikupaskan oleh Datuk. Cumanya soalan-soalan para penonton sekalian, kami ada alu-alukan juga soalan daripada para penonton di Facebook. Namun kita nak bawakan juga soalan-soalan sebentar sahaja lagi bersama dengan para penonton yang berada di sini, Datuk. Jadi mereka juga akan diberi peluang untuk bertanyakan soalan, insya-Allah. Baiklah Datuk, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz bismillah, kita nak tahu di awal ni, Datuk, berkaitan dengan topik saham dunia akhirat ni, bila sebut tentang saham, macam mana dikatakan saham dunia dan saham akhirat? Bahkan di masjid pun asatizah kita duk sebut kena sedia saham akhirat kita. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih adinda saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Tajdid Hadari bin Ramli selaku rakan bicara wara pada kesempatan ini. Seterusnya yang dihormati para penonton, sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di mana-mana saja, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Saham ini adalah modal yang dimiliki oleh seseorang, kemudian kita laburkan untuk nak mendapatkan keuntungan. Hari ini kalau kita mendengar iklan-iklan di radio dan juga televisyen, memang ramai orang berkempen untuk bermain dengan saham ini. Ya, betul. Sampai ada pula sampai peringkat ekstrim, sampai suruh berhenti sekolah pun ada. Tak payah sekolah lah, main saham je. Berhenti kerja je lah, main saham. Sebab mereka merasakan bahawa saham ini boleh mendapat keuntungan yang begitu banyak sekali. Pulangan yang tinggi kepada mereka. Namun saham-saham pelaburan ini perlu kita ingat. Pertama sekali, dia tak ada yang kekal. Semuanya bersifat sementara saja. Yang kedua, saham-saham ini terdedah kepada risiko kerugian.
Tidak ada orang yang boleh mengatakan bahawa sahamnya itu pasti akan untung sampai kiamat. Tak ada orang yang boleh mendakwa begitu. Yang ketiga, saham ini dia takkan kita boleh bawa sampai mati. Takkan. Sebab itu saham dunia dia lain. Ya. Saham akhirat dia berbeza dengan yang kita nyatakan tadi. Sebab itu saham akhirat ini adalah saham yang kita labur ketika kita masih lagi hidup untuk dapatkan kelebihan dan keuntungan di dunia yang satu lagi. Itu yang berbeza. Saham dunia kita beli sekarang, kita akan dapatlah di dunia ini. Kaya lah kita, beli Betul. kereta, masuk dalam TikTok, masuk dalam Facebook, buat video pendek-pendek, syagabung, Promote. syagabung, keluarlah gambar-gambar kaya kita. Tetapi keuntungan yang dunia satu lagi, payah nak kita dapat. Itu yang kita kempen juga untuk dapatkan saham di akhirat. Sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala bertanya kepada kita, menyeru kepada kita, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, maukah engkau aku kongsi satu perniagaan yang mana bisnes ini boleh menyelamatkan kau daripada seksaan yang pedih. Ini Allah tawarkan pada kita. Di saat kita selalu mendengar iklan orang menyebut, oh marilah melabur dalam saham sekian-sekian, kali ini Allah pula menawarkan kepada kita, maukah engkau kalau aku tawarkan satu bentuk perniagaan, business plan, yang kalau kau buat, kau akan dijauhkan daripada azab yang pedih. Apakah bentuk perniagaan itu? Ini pelaburan kita lah. Iaitu kita berjihad di jalan Allah, kita buat amalan-amalan soleh. Ini yang sering disebut oleh para asatizah. Marilah kita memperbanyakkan saham akhirat, saham akhirat. Macam kita dalam masjid ni pun banyak peluang-peluang untuk saham akhirat begitu banyak. Misalnya ada tabung, betul. ada penyelenggaraan masjid, utility, elektrik, kipas. Ini semua memerlukan kepada perbelanjaan. Maka kalau kita orang yang bijak, dia bukan sekadar melabur di dunia, tapi dia akan melabur juga sampai di akhirat. Allahu a'lam. Baik. Okey Datuk, bila sebut tentang tijaratin, saya yakin semua dekat sini bila diberikan tawaran perniagaan yang menguntungkan, semua nak. Tapi itulah yang dipandangnya yang duit itu je ya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala 1400 tahun dahulu telah menyatakan satu tawaran yang lebih hebat, iaitu jauh daripada azab yang pedih. Baik Datuk, kejap lagi kita nak bagi laluan kepada sahabat-sahabat kita untuk bertanyakan soalan. Cumanya perbincangan kita ni makin hangat ni. Dan ada juga soalan yang saya nak tanya berkaitan dengan mungkin sahabat para Nabi SAW, sahabat Rasulullah SAW. Sekejap je lagi Datuk ya. InsyaAllah. Jadi kepada anda semua yang menonton ketika ini, tak kiralah sama ada di rumah ataupun di lokasi, terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, tidak kira di mana sahaja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan kita tampilkan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi kefahaman dan juga pencerahan berkaitan dengan topik-topik yang istimewa. Dan Alhamdulillah untuk hari ini kita bawakan topik saham dunia akhirat dalam Tanyalah Ustaz, yang mana kita bawakan secara langsung dari Masjid Jamek Datuk Haji Abdullah Sijang, Port Dickson, Negeri Sembilan. Dan masih lagi saya bersama dengan Yang Hormat Datuk Haji Badli Shah Alauddin. Baik Datuk, kita nak bersama dengan penonton di lokasi kita ni yang nak bertanyakan soalan. Siapa yang nak bertanyakan soalan tu diminta bangun untuk tanyakan soalan. Ini Datuk orangnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pada Datuk dan juga Dai dan seluruh jemaah sekalian. Waalaikumsalam. Datuk, saya ada sering kali kita mendengar tentang bekalan yang perlu disiapkan di dunia untuk bekalan kita di akhirat nanti. Pada pendapat Datuk, apakah saham yang dapat membantu kita di dunia sekaligus di akhirat nanti, insya-Allah? Baik, terima kasih Tuan Haji. Apakah saham tu Datuk yang dapat membantu dunia jambatan ke akhirat? Macam mana Datuk?
Baik, terima kasih kepada tuan yang bertanya. Dalam Quran, Allah Ta'ala ada memberikan bimbingan kepada kita. Antara bekalan yang boleh kita bawa adalah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalika khairum lakum in kuntum ta'lamun. Nombor satu yang Allah Ta'ala sebut, saham yang kita kena adalah adalah kita kena percaya kepada Allah dan Rasul. Beriman ni percayalah. Iaitu apa saja arahan, apa saja suruhan daripada Allah dan Rasul, mesti kita sebagai hamba ikut dan taat. Never say no. Ini nombor satu. Allah suruh solat, kita solat. Allah suruh kita puasa, kita puasa. Allah suruh kita bayar zakat, kita bayar zakat. Kita buat apa saja dan never say no. Ini akan jadi saham akhirat. Tapi kalau setiap perkara yang Allah Ta'ala suruh, kita takwil-takwil, itu payahlah sikit. Problem lah tu. Problem lah. Allah Ta'ala suruh sedekah, apa saya nak sedekah? Allah Ta'ala suruh zakat, apa saya nak zakat? Saya kerja setengah mati, apa saya nak bagi orang? Dia asal banyak takwil, gelap masa depan dia lah. Gelap masa depan di alam yang satu lagi. Sebab itu, ada satu hadis Nabi SAW pernah menyebut, Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Nabi sebut orang yang cerdik, orang yang ada otak, kata Nabi, adalah orang yang sentiasa prepare dan beramal untuk kematian dia. Ini orang cerdik, kata Nabi. Dia fikir long term. Dia tak fikir short term. Adapun orang yang lemah imannya, lemah jiwanya, adalah orang yang mengikut kehendak hawa nafsu dan selalu berangan-angan konon Allah mengampunkan dia. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu ini yang nombor satu. Kalau nak cari bekalan untuk alam yang satu lagi, nombor satu, percayalah betul-betul kepada Allah dan Rasulnya, ikut tanpa membantah, tak setia, tak berbelah bagi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah. Engkau berjihad di jalan Allah. Bukan jihad ni sekadar mengangkat senjata, tidak. Bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad dengan harta kamu. Sebab itulah peperangan jihad ini satu contoh saja. Jihad ini termasuklah juga jihad kita memberikan peluang kepada orang untuk selesa beribadah. Itu juga jihad. Membantu pembinaan masjid, jihad. Tuan-tuan sekarang sedang berjihad. Menahan mengantuk sambil mendengar ceramah, itu jihad. Nak menguap segan, kamera banyak katanya. Itu juga jihad. Semuanya adalah jihad. Sebab itu jihad ini adalah saham akhirat. Jangan jahat saham akhirat juga, masuk neraka lah jawabnya. Jihad, bukan jahat. Yang ketiga, sedekah. Sebab itu dalam Quran, Allah Ta'ala membuatkan perumpamaan ganjaran untuk orang yang belanja hartanya di jalan Allah. Dia matematik, CP untuk sedekah tak sama dengan matematik biasa. Tak sama ya? 1 tolak 1 kosong kalau matematik. Dalam sedekah tak. 1 tolak 1 boleh jadi 10, 70, 700, 1000 sampai jumlah yang kita tak boleh bayangkan. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu kan tak sama dengan matematik. Perumpamaan orang yang belanja harta pada jalan Allah seperti sebiji benih yang tumbuh 7 pula tangkai. Setiap tangkai itu pula ada 100 biji benih lagi. Dia jadi makin banyak. Dia panggil multiplier effects. Macam kita sedekah. Kita bina pembinaan masjid. Ataupun masjid dah ada, kita bantu masjid belikan PA system yang bagus misalnya. Jadi kadang masjid aircon, PA system tak bagus, orang pun malas juga. Asyik humming kerja, orang jemaah belakang tak dengar lah, tepi tak dengar lah, belah sini tak dengar lah. Jadi kita pun belikan yang lawa contohnya. Jadi bila imam tu belum semayang baru batuk pun orang dah sedap dengar lah. Aham. Oh dia kata, orang khusyuk. Kita dapat pahala. Walaupun PA system saya, alah PA system je pun. No. Sebab ini orang dapat manfaat.
Baik, Dato'. Kejap lagi kita akan perincikan dengan lebih lanjut. Kenapa dikatakan orang yang dah meninggal tu, yang dah wafat tu, nak balik hidup ke dunia untuk bersedekah walaupun 5 minit. Sekejap ya. Baik, sekarang ni saya ada satu soalan, Dato'. Alang-alang kita kat sini, ni semua ni dah berkampung, Dato'. Lebih kurang seminggu dah ni. Berkampung dalam Minggu Amanah Saham Malaysia ni. Masya Allah. Tadi Datuk ada cerita tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini tawaran Allah, iaitu perniagaan yang mana dapat membebaskan daripada azab yang pedih. Para sahabat ajma'in, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah antara yang mengambil peluang ni, Datuk? Cerita sikit, Datuk. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, kita kena memahami bahawa para sahabat ni, mereka ni semua orang ada duit. Orang kaya semua. Sebab zaman dulu, mana ada orang makan gaji serupa kita. Untuk mencari kehidupan dia orang meniaga, macam-macam lagi. Jadi, meniaga ni adalah menjadi sebahagian daripada profession para sahabat ketika itu. Jadi, bila orang meniaga ini, dia memiliki rezeki yang lebih daripada orang. Baik itu dalam sehari Allah turun 10 rezeki, 9 daripadanya untuk orang meniaga. Hanya satu bahagian saja untuk orang makan gaji macam kami berapa orang yang di sini. Sebab itu moral hadis ini adalah, kalau orang makan gaji tapi hidup kaya raya, something wrong somewhere lah. Macam mana kau boleh kaya? Kau isytihar harta dalam remis tu, apa benda yang boleh jadi kaya sangat ni? Dan juga moralnya juga, kalau orang meniaga tak kaya-kaya, something wrong somewhere juga. Kau meniaga apa tak kaya-kaya ni, malah nak declare LHDN. Lagi banyak minjam pula. Asyik declare rugi rupa tak nak bayar cukai. Ni contoh. Dia sahabat dulu, mereka kaya, bergaya, tetapi mereka berlumba-lumba bersedekah. Kita masa tak banyak. Kalau tuan-tuan puan-puan ada masa, cari kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Buka teruslah, saya bagi muka surat 219, malah nak belik selai-selai. Buka muka surat 219. Ada Al-Mas'udi, seorang ulama sejarah, dia menyenaraikan berapa kekayaan dimiliki oleh sahabat. Osman ada berapa, Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, kuda dia, unta dia saja pun dah begitu banyak sekali. Osman ada berapa, Talhah ada berapa, Zubair ada berapa. Rupanya sahabat-sahabat ni semua kaya. Dan kekayaan mereka luar biasa. Tetapi yang membezakan mereka dengan kita, kekayaan mereka tak sampai ke hati. Kekayaan dia sampai ke kulit je. Tak ada bawa ke hati. Mereka jadi orang zuhud, mereka jadi orang yang tidak terpedaya langsung dengan, atau terpesona, kata orang sekarang. Tidak terpesona pun dengan keindahan dunia. Yang ini kita nak belajar. Kita kaya tak tara mana sangat. Kereta sewa je. Tapi tunjuk dalam video gaya dia lah meniaga untung, sewa semua tu. Sombongnya banyak. Tuan-tuan ambil contoh Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Osman bin Affan, dia pernah menyumbangkan satu telaga semasa di Madinah dulu. Telaga itu disumbangkan kerana Nabi pernah menyatakan impiannya, may yashtari bi'ra rumata fayakunu dalwuhu fiha ma'adila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah. Ringkasnya kata, masa tu sahabat mengadu, ya Rasul, kita di Madinah ni air terawat tak ada. Kita baru hijrah, paip zaman tu, mana ada paip zaman tu. Nak mandi macam mana ya Rasul? Nak masak air semua Yahudi punya telaga, dia jual harga Yahudi ya Rasulullah. Nama pun Yahudi. Dia jual harga Yahudi ya Rasulullah. Habis kata Nabi, macam mana? Kita kenalah carilah aset satu pemilikan orang Islam. Itu yang Nabi ucapkan, may yashtari bi'ra rumah. Siapa-siapa yang boleh beli telaga rumah ini, maka aku doakanlah dia, setiap kali orang ambil air daripada situ, jadi satu ibadah lah kepada dia, dapat pahala. Ini hadis Tirmizi dan juga Al-Baihaqi. Jadi sahabat ramailah berlumba-lumba nak mendapatkan telaga rumah itu. Tapi Yahudi itu tak nak jual. Yahudi itu sampai dia buat satu putusan, la abi'ul ma' lil muslimin. Aku takkan jual telaga ni untuk orang Islam. Kau nak air saja, telaga aku tak jual. Tapi dalam ramai-ramai itu, Osman bin Affan berjaya. Sebab Osman bin Affan ni dia seorang juru runding terbaik. Osman bin Affan pandai berunding. Lepas tu semasa jadi khalifah, orang pemimpin ni dia kena pandai berunding. Masya Allah. Pemimpin kalau tak pandai berunding, saya nak tumbuk kerja, baik masuk gusti. Dia orang politik, dia memang kemahiran berunding. Dia berunding siang malam, pagi petang. Jadi Osman bin Affan ni dia pandai berunding. Dia boleh beritahu ke pakcik tu, pakcik,
Saya nak beli ente punya telaga, tapi tak nak beli semua. Saya mau beli separuh saja. Pandai dia. Saya beli separuh, kita buat perjanjian hitam putih. Sehari saya pakai, sehari pakcik pakai. Sehari saya pakai, sehari pakcik pakai. Setuju atau tidak? Saya tak setuju. Ada boleh lagi. Pindah pula hotel lain agaknya lah kan. Seminggu dia pun kata, saya pakai seminggu, awak pakai seminggu. Awak pakai seminggu, pakai. Berjanjilah, dia buatlah macam-macam bentuk perjanjian. Akhirnya setuju. Dan bila Osman tanya, pakcik nak jual berapa? Aku jual pada engkau 10,000 dirham. Tuan-tuan, zaman itu 10,000 dirham, 1 dirham RM70. 70 1 dinar 4.25 gram emas, 700-800 lebih. Kalau convert dengan duit sekarang, 10,000 dirham bersamaan RM700,000 duit sekarang. Separuh telaga. Tuan-tuan tunjuk mana orang buat telaga harga kat sejuta, harga 700,000. Telaga menda tu. Inilah harga Yahudi namanya tu. Harga Yahudi. Inilah harga Yahudi dia panggil. Osman bin Affan, kalau ikut kita lah, ini jual memang harga bunuh orang ni. Dia tak nak jual sebenarnya. Ya. Kalau kita buat telaga pun, pergilah ke Kemboja pun, 1,000, 2,000 lebih. Buat di Kemboja tu. Kalau buat telaga boring, kedalaman 300-500 kaki, casing 6 atau 8 inci, suction pipe lebih kurang 2 inci, baru 55,000 paling mahal. Paling mahal pun 100,000 lah. Ini 700,000, ini harga Yahudi. Tapi Osman dia nak tunjukkan dia good paymaster. Dia ada duit. Dia kata, berapa pakcik? 10,000. 10,000. Ginilah pakcik, sebab pakcik bagus. Saya up 12,000. Dia bayar 12,000 pula. Terkejut pula pakcik ni. Aku ingat dia minta diskaun. Dia up lagi 12,000. Tuan-tuan, ini orang meniaga pandai. Orang ingatkan kita tak ada duit. Rupa kita up lagi jadi 12. Mana kat 840,000 dia boleh beli. Zaman itu Abdul Rahman bin Auf belum kaya lagi. Abdul Rahman masa baru hijrah, dia baru Kulu Kilim, baru nak daftar company. Baru nak berniaga. Baru nak daftar Suruhanjaya Syarikat, SSM, Kulu Kilim tengah buka company. Osman dah boleh beli telaga kat sejuta harga. Osman kaya. Tapi tuan-tuan ada baca tak tentang kesombongan dia, tak ada. Zuhud dia kita baca. Kita baca sejarah dia. Mati pun dibunuh. Benda macam ni yang kita nak sebarkan kepada masyarakat. Orang-orang sahabat Nabi kaya-raya. Tapi Masya Allah. Itu dia Datuk ya, subhanallah. Itu baru seorang. Iaitu Uthman bin Affan. Itu boleh cerita lagi sahabat-sahabat yang lain. Subhanallah. Cumanya Datuk, perincian tentang topik kita hari ini yang saya yakin ramai lagi nak tahu dan tahu lagi ni sebentar saja lagi. Jadi kepada anda semua terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana terus menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan sedar atau tidak, sebenarnya tontonan kepada rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru melangkau luas dari sempadan. Bukan hanya ditonton oleh penonton-penonton tempatan sahaja. Bahkan dikabarkan yang menonton ketika ini ada yang menonton dari Singapura. Masya Allah. Apa khabar sahabat-sahabat dari Kota Singa? Kalau boleh yang menonton di Facebook tu boleh bagi tahu dari mana. Katanya dari Jurong kan. Boleh bagi tahu. Ataupun ada juga sahabat yang menonton ketika ini berada di Indonesia. Bahkan ada sahabat kita dari Brunei dan ramai lagi berada di sekitar ataupun di merata-rata. Alhamdulillah, terima kasih kerana memilih Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Baiklah, para penonton sekalian, masih lagi saya Da'i Hadari bersama dengan anda dalam Tanyalah Ustaz TV3 sempena dengan Minggu Saham Amanah Malaysia, yang mana kita bersama dengan Permodalan Nasional Berhad ataupun PNB, dan kita bertuah kerana yang turut menyediakan fasiliti kita pada hari ini iaitu Masjid Jami' Datuk Haji Abdullah Sijang Port Dickson. Dan saya bersama dengan ayahanda saya. Ayahanda apa pula? Ni kekanda ni. Kekanda yang hormat Datuk Haji Badli Shah Alauddin. Baik, Datuk. Ya. Tak seronok juga kalau kita asyik bersembang berdua je. Ada soalan dari sahabat penonton di lokasi ketika ini. Manalah yang nak bertanya tadi? Silakan. Ada puan kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk. Tadi Datuk telah menjelaskan berkenaan dengan makna saham.
Boleh jadi dengan itu boleh tak Datuk sambung lagi menerangkan bagaimana apakah kepentingan dan keperluan saham dunia akhirat ini untuk umat Islam seluruhnya. Terima kasih. Terima kasih Puan Hajah kita. Macam mana Datuk kepentingan untuk umat Islam itu sendiri? Kita nak tahu. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Harta ini kita bukan milik kita 100%. Itu kena bear in mind atau kena ingat sungguh-sungguh. Ya. Setiap duit yang ada pada kita bukan milik kita 100%. Minimum 2.5% kod mana pun tetap milik orang lain. Menerusi elemen zakat. Itu tak campur dengan sedekah, kita nak bantu orang lagi, itu banyak lagi lah. Sebab itu Allah tak jadikan manusia ni semuanya kaya belaka. Apa sebab? Supaya orang yang kaya boleh membantu orang yang memerlukan. Ya. Kalau diberi semua orang 1 juta semua, nescaya Port Dickson sebagai contoh akan jadi huru-hara juga. Sebab semua orang kaya, siapa nak berniaga? Siapa nak kerja di stesen minyak? Kita ada kereta tak boleh isi minyak. Pekerja minyak tak ada. Kita pergi ke bank nak simpan duit, bank tutup juga. Semua letak jawatan. Cuma dengan jaga-jaga bank bertutup juga. Apa sebab? Semua dah dapat 1 juta, kita perut lapar, pergi kedai cari nasi lemak. Nasi lemak pun tak ada. Sebab itu Tuhan tak jadikan semua manusia kaya. Sebab Allah Ta'ala sebut, la barau fil ard. Dunia akan jadi huru-hara. Maka manusia dia kena membantu orang yang memerlukan. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizq. Memang Allah sengaja beza-bezakan rezeki manusia. Tujuannya adalah untuk saling bantu-membantu. Maka setiap kali kita menolong orang, sedarlah kita menjadi wakil pos kepada Allah. Mana Allah nak beri rezeki pada orang tu melalui kita. Kita kena bangga dan juga megah. Maka orang Islam terboleh-bolehnya jangan ada sifat kedekut langsung di dalam bersedekah. Sebab setiap harta yang Allah beri kepada kita bukan milik kita 100%, mesti menjadi milik orang yang lain. Tanda orang pemurah, banyak beramal, kuat bersedekah. Tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah. Jangan jadi orang kedekut. Orang beriman dia takkan kedekut. La yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Takkan berkumpul iman dan juga kedekut dalam hati seseorang sampai bila-bila. Orang kedekut berkira-kira, bakhil kedekut si tangkai jering. Lama berfikir bila menyara kerana takut tabungnya kering. Jangan jadi orang kedekut dan tamak. Menolong orang dia tak hendak. Menimbun harta tak agak-agak. Orang miskin dia buat-buat tak nampak. Inilah orang hatinya busuk, perangainya pun tak cedak. Ayuh kita bantu orang. Hari ni hari orang. Mungkin satu hari esok hari kita pula perlu dibantu. Wallahualam. Allahu Akbar. Rasa bila nak bersedekah tu kadang-kadang tu Datuk Ya. datang solat Jumaat di masjid. Datang je sampailah tabung dekat line tu. Automatik tidur. Dia buat tidur. Alah, janganlah macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Bantulah terutamanya bagi mereka yang memerlukan. Masjid pun perlukan juga kan untuk nak buat program dan lain-lain. Baiklah Datuk, ada soalan di Facebook, sahabat kita di Facebook ni. Ya. Kita nak tahu juga dari sudut pahala berterusan. Atiq Edi ni katanya, bagaimana kita nak merebut peluang menjana saham di akhirat supaya ganjaran yang kita dapat adalah berterusan setelah kita meninggal dunia, Datuk? Ini sedap cerita ini. Tuan-tuan sekalian, ambilkan talam isi juadah. Talam perunggu sangatlah berat. Saya nak perkenalkan satu ibadah, manfaat didapat dunia akhirat. Musyawarah dimula bermula kata, kata disimpul tanda muafakat. Ibadah yang saya nak cerita ini berkaitan dengan harta, tapi bukan sedekah, bukan juga zakat. Pergi ke pantai naik perahu, hendak menangkap ikan siakap. Kalau tuan-puan nak tahu, ibadah yang dimaksud adalah wakaf. Wakaf. Wakaf ini bagus. Ini jarang diangkat ke permukaan. Sedekah biasa, zakat biasa. Ini kita nak mengajak. Ini wakaf ini, ada orang kata, tak payahlah harta banyak, tak boleh bawa mati. Tak betul. Sebenarnya harta kita boleh bawa mati. Bagaimana caranya? Dengan kita wakaf.
Islam menjadikan wakaf sebagai satu amalan bagi umatnya yang nak menjadikan hartanya sebagai mekanisme pertama untuk dapat berkat, yang kedua nak dekatkan diri kepada Allah. Ini harta yang boleh bawa mati, benda berkat, benda yang boleh dekat pada Allah. Tapi apa makna wakaf? Wakaf ni maknanya sedekah yang berterusan. Sebab itu namanya wakaf. Ya. Wakaf tu maknanya berhenti. Berhenti ni maknanya dia takkan ada tuntutan lepas pada itu. Lepaskan pemilikan. Dia lepaskan pemilikan dia. Ya. Mana anak cucu tak boleh tuntut. Tak boleh tuntut. Itu wakaf. Kalau sedekah dia boleh buruk siku Ya, lagi. ya. Dia bagi sedekah ke masjid PA system. Sekali masjid tak pakai ataupun asyik rosak je, pulah Alik Bilal ni lah rosak. Kata saya ambil lah balik. Boleh sebab dia sedekah. Tapi wakaf stop. Sekali bagi takkan berundur lagi. Cucu pun tak boleh datang. Kata ni tanah ni dulu atuk saya bagi masjid wakaf, saya nak ambil balik nak buat supermarket. Tak boleh. Sebab dia dah berhenti di situ. Jadi wakaf ini yang kita nak ajak kepada masyarakat sebab dia bersifat kekal. Ganjaran pahala akan tetap mengalir selagi harta yang kita wakafkan itu dimanfaatkan oleh orang. Saya ambil contoh. Katakanlah kita wakaf RM10. Yang mana pewakaf wakafkan, kita akan kumpul dalam satu tabung kumpulan wang wakaf yang kemudian kita gunakan untuk membina masjid misalnya. Jadi selagi masjid itu ada, selagi itulah pahala tuan-tuan yang RM10 tadi dia akan mengalir sampai bila-bila. Dia beza dengan sedekah. Kita jumpa satu orang miskin lapar. Dalam poket ada RM10. Tuan-tuan bagi dia RM10, dia pergi kedai beli nasi ayam dengan teh ais limau. Contoh, lapar pula kita ya. Itulah. Ni contoh. Dia pun makan. Bila dia kenyang, tuan-tuan dapat pahala alhamdulillah. Kata lepas 10 minit, 20 minit, lapar semula. Habislah kita punya amalan tadi. Sebab dia balik keadaan lapar semula. Tapi RM10 yang tuan-tuan sumbang untuk wakaf, selagi masjid tu digunakan, selagi itulah pahala berjalan. Sebab itu lebih bagus wakaf ini. Dan di sekarang ni ada pula yang baru, wakaf ilmu pula lagi. Masya Allah. Wakaf ilmu lagi lah, mana pernah habisnya. Ya. Kita ajar Fatihah pada orang, mana Fatihah kita hilang? Takkan hilang pula Fatihah. Kenapa tak semayang? Lupa dah Fatihah. Kenapa? Tadi ajar orang lupa. Tak. Dia sedekah ilmu takkan habis. Jadi kalau yang bertanya tadi nak tahu apa amalan yang boleh memang kekal sampai akhirat, wakaf lah. Ini yang terbaik sekali. Masya Allah. Hebat sekali wakaf ini. Bila sebut tentang wakaf ni juga Datuk, saya yakin kalau kita nak uraikan terperinci, dia besar Datuk ya. Masya Allah. Bahkan besar. kita ada bercabang pula jenis-jenis wakaf yang kita boleh banyak, masuk tu Datuk ya. banyak. InsyaAllah nanti kita akan bawakan nanti sesempat mungkin insyaAllah. Ataupun kalau tak episod ni, nanti episod yang lain insyaAllah. Datuk, kejap lagi saya nak tanyakan tentang bagaimana tips untuk kita ni mudah bersedekah, mudah berwakaf, terutamanya macam yang Datuk sebut tadilah. Sebab kadang-kadang sekarang semangat, kejap lagi balik hilang. Kejap lagi Datuk ya. Nantikan selepas ini tipsnya, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya memilih Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru sebagai tontonan anda semua. Ada hok nonton dari Kelantan, apa khabar? Sihat molek deh. Ada yang menonton dari utara, apa khabar? Sihat no? Okey, clear abang kahang. Dan tak kira di mana saja anda berada, masih lagi bersama dengan saya Da'i Hadari, dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru bersempena dengan program keagamaan Minggu Saham Amanah Malaysia bersama dengan Permodalan Nasional Berhad, yang mana kami turut berkampung di sini iaitu di Masjid Jamik Datuk Haji Abdullah Sijang, Port Dickson, Negeri Sembilan. Dan alhamdulillah untuk Tanyalah Ustaz kali ini kita bawakan topik kita saham dunia akhirat bersama dengan Yang Hormat Datuk Haji Badli Shah Alauddin. Baiklah Datuk, kita ada soalan lagi dari para penonton kita yang mungkin nak tanyakan soalan. Amboi, bila Datuk Bad ada ni, bukan main ramai nak tanya soalan ni. Tanyalah Ustaz, dia tanya sungguh ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Bad. Assalamualaikum. Dah lama saya tak jumpa Datuk Bad. Saya Hajarah binti Matahir, orang Johor yang telah menetap di Negeri Sembilan, nilai
Saya ada satu persoalan. Sekarang ni sedekah dan wakaf ni satu sinonim dalam kehidupan seharian kita. Jadi saya nak tanya, apakah platform lain yang kita boleh kejar untuk mendapatkan saham dunia dan akhirat? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih puan yang bertanya tu. Macam mana ya Datuk? Ya. Mungkin Datuk boleh perincikan selain daripada apa yang kita bicarakan pada hari ini. Dia apa juga sumbangan kita, sama ada wakaf, sedekah, kita niat kita adalah nak mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik lagi. Anak-anak yang tak pandai jadi pandai, orang yang lapar jadi kenyang. Memang itu niat kita bila kita menyumbang. Cuma untuk nak memberikan tambah nilai kepada, dia pun duduk nilai tadi, kita nak menambah nilai lagi kepada amalan baik kita itu. Pertama sekali ini yang dipesan di dalam Al-Quran lah. Nombor satu sekali, ini kita kena jaga. Jangan ngungkit lah. Jangan menyebut, jangan ngungkit, jangan membangkit-bangkit. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kau batalkan pahala menyumbang kau itu, sedekah kau itu dengan kau mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati orang. Ini surah Baqarah ayat 264. Contoh kita bantu adik-adik kita ini belajar, baguslah kita fund dia, bagi duit, bayarkan yuran. Sampai dia pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, Morocco, mana-mana. Balik jadi orang alim. Tiba dia pun tak berapa hormat kita, salam pun tak pandang. Kita marah. Betul. Kau salam tak pandang muka, kalau aku tak tanggung kau belajar di Mesir dulu, kau tak jadi macam ni tau. Habis batal. Kerana mengungkit? Kerana ngungkit. Allah. Itu kalau dah menolong orang, diam sajalah. Jangan banyak bercakap sangat. Sebab kita khawatir dibatalkan pahalanya oleh Allah. Betul. La tubtilu, jangan kau batalkan sedekahtikum, jangan kau batalkan sedekah kau itu. Jadi ini nombor satu lah. Yang kedua, kalau kita nak beri apa juga sumbangan, wakaf, sedekah, infak, zakat, apa saja, berikan yang terbaik sekali. Lan tanalul birra hatta tunfiqa mimma tuhibbun. Belum sampai makam kebaikan selagi kau belum boleh bersedekah atau menyumbang benda yang paling kau sayang. Macam kita sekarang bantu juga, sedekah juga, tapi kita mustahil nak beri yang paling kita sayang sekali. Jadi orang sekarang selamat kalau nak menyumbang, orang sedekah, duit lah. Duit benda yang paling senang. Barang banyak benda yang ada barang kenangan kita, hadiah orang apa semua. Jadi payah. Yang ketiga, apa juga yang kita sumbang, wakaf, sedekah, apa saja, manfaatnya mesti sesuai dengan orang yang kita berikan sumbangan. Sebagai contoh, kita nak beri sedekah kepada ustaz misalnya. Kita kena beri sumbangan yang sesuai dengan ustaz. Walaupun barang tu mahal, tapi kalau tak dimanfaat, tak ada pahala juga. Contoh, awak nak bagi ustaz, tapi bagi seluar jin pakai lutut. Macam mana ustaz tu nak pakai? Dia pula tu imam. Mufarakah makmum. Tengok dalam Facebook gambar ustaz seluar pendek. Sebab ustaz ni dia tak boleh pakai seluar jin pakai lutut ni, tak boleh. Viral dah tu. Oh, viral. Dia jadi tak siqah. Tak siqah. Kalau kita kerja lain tak apalah. Jadi kalau ustaz bagilah selendang, bukan selendang, serban, rida kan. Bagi serban, bagi kopiah, bagi kurta sesuai dengan kedudukan dia. Jadi manfaat mesti sesuai dengan penerima. Kemudian yang keempat, jumlah sumbangan kita mesti sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita berani-berani bersedekah atau berwakaf sampai kita jadi miskin. Memang dalam hadis disebutkan, dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut, uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil fakiri syaqi asyad, kata Allah dalam hadis kursi. Aku suka kepada orang yang bersedekah, tapi orang miskin yang bersedekah lebih aku suka, kata Allah. Tapi jangan kita jadi salah pasang hadis ini, lantas kita bersedekah tak ikut kemampuan. Contoh, di zaman Nabi Sulaiman dulu ada hikayat. Nabi Sulaiman dia ajar rakyat dia, walaupun aku ni kaya tapi korang mesti menyumbang untuk negara, mobilisasi dana. Dia tak ajar bagi duit kebajikan macam ni. Jadi semua rakyat datang istana bawa sumbangan. Jadi ketika itu diriwayatkan yang datang ketika itu binatang-binatang pun datang. Gajah datang bawa kerbau. Kerbau datang bawa kambing. Kambing datang bawa ayam.
Ayam datang bawa belalang. Belalang datang bawa sumbangan semut. Beratur di depan Nabi Sulaiman. Ya. Kebetulan ketika diaturkan kedudukan itu, gajah dia duduk di sebelah belalang. Gajah kan dia bawa kerbau. Belalang kan bawa semut. Jadi berlaku perbualan. Gajah dia menyindir kepada belalang. Belalang, mu bawa semut je. Tengok aku ni, ana bawa kerbau. Ini baru sumbangan. Jadi belalang kecil hati. Dia pun kata mentang-mentang aku bawa semut, engkau hinakan. Percakapan mereka didengari oleh Nabi Sulaiman. Lantas kata Nabi Sulaiman, al-hadiyatu biqadril muhdi. Setiap pemberian ikut kemampuan. Gajah datang bawa kerbau, munasabah saiz dia. Yang tak munasabah, belalang datang bawa kerbau, itu tak munasabah. Macam contoh, kita adalah miskin. Bila dengar tajuk sedekah wakaf malam ni, kita jadi semangat. Akhirnya jumpa dengan orang, saya nak sedekahkanlah rumah saya untuk buat rumah anak yatim. Habis makcik duduk di mana lepas ni? Tak apalah, saya tidur di masjid sajalah, dekat belakang sana. Jangan sampai jadi asnaf pula lepas ni. Nyusahkan orang. Jangan. Dan kalau belalang bawa semut, munasabah saiz dia. Yang lebih tak munasabah, gajah datang bawa semut. Tu kedekut namanya. Jadi saya ingat yang ada malam ni dalam masjid ni semua gajah-gajah semua. Jadi wahai gajah-gajah, marilah kita menyumbang cara gajah. Baik. Wallahualam. Datuk, sedikit mungkin secara ringkaslah. Orang-orang yang berinfak, bersedekah ini ada kaitannya dengan mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Ya, betul. Dan juga mendirikan solat. Ya. Tepat seperti mana surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya, mereka ini perlu ada sifat-sifat murah hati supaya mengiyakan ataupun memperbetulkan, mengesahkan solatnya dan juga beriman kepada perkara gaib. Ya, benar, sebab sedekah tu ke burhan disebut. Sedekah itu adalah keterangan yang nyata. Keterangan apa? Dia adalah pelengkap kepada ciri-ciri khusus. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah rangkumkan orang yang selalu membaca Quran. Orang yang tetap mendirikan semayang. Yang ketiga, orang yang berderma. Artinya dia serangkai. Sebab itu sedekah adalah bukti kepada orang yang baca Quran, orang yang semayang. Maknanya orang yang baca Quran, orang yang semayang, tapi kedekutlah. Jadi dia tidak ada burhan lah. Macam mana engkau baca Quran tapi kedekutlah? Tak boleh. Dia mesti tak boleh kedekut. Dia tiga tu serangkai. Ini Allah Ta'ala sebut di dalam surah Fatir ayat 29. Wallahualam. Baik, itu dia. Banyak lagi yang kita akan bicarakan, Datuk, tentang topik kita hari ini, tentang saham dunia dan akhirat. Cumanya para penonton yang menonton di rumah, kita akan tutup dulu di TV3 dan akan ada sambungan selepas ini di TV9. Jadi yang berada di lokasi pun jangan pergi ke mana-mana. Terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda semua masih lagi memilih Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru sebagai teman dan juga tontonan anda semua. Dan seperti biasa kami bawakan yang terbaik untuk anda semua di rangkaian TV3 dan TV9. Dan sekarang ini sambungan di TV9. Baiklah para penonton sekalian, hari ini kita bawakan satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu saham dunia akhirat. Yang mana para penonton sekalian, kami berada di Masjid Jamek Datuk Haji Abdullah Sijang, Port Dickson, Negeri Sembilan, bersempena dengan Minggu Saham Amanah Malaysia bersama dengan Permodalan Nasional Berhad. Cumanya okey ke tidak ni? Macam tak ada semangatnya. Okey lagi ke tak ni? Inilah semangat ni yang orang nak. Sebab ada orang cakap orang Port Dickson ni bersemangat tinggi. Baik. Oh betul ya?
Alhamdulillah. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Yang Hormat Datuk Haji Badri Shah Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad Shah ataupun Sultan Ahmad I Kuantan, Pahang. Baik, Datuk. Ya. Ada satu soalan yang mungkin kita harus ketengahkan, iaitu berkaitan dengan takaful. Ya. Macam mana yang dikatakan takaful sebagai menyediakan platform dan membantu masyarakat mencari saham dunia dan akhirat? Takaful tu pun apa sebenarnya, Datuk? Terima kasih muslimin muslimat sekalian. Takaful ini dia benar-benar menjaga dan juga memenuhi tuntutan dalam maqasid syariah. Ya. Pertama dalam maqasid syariah ni adalah hifzuddin. Kita nak memelihara agama kita. Jadi konsep takaful yang diperkenalkan adalah untuk menghilangkan unsur-unsur yang tidak dapat diterima di dalam insurans konvensional misalnya, seperti riba yang diharamkan oleh Allah dengan jelas sekali, Ya. dengan menggantikan kontrak asas insurans kepada kontrak pertukaran, dipanggil muawwadat, kepada konsep kebajikan tabarruk. Kemudian syariat juga menetapkan tidak berlakunya riba dalam akad tabarruk disebabkan oleh tujuan akad bukan untuk memaksimalkan keuntungan dan bukan untuk nak tujuan komersial semata-mata. Ya. Jadi dalam takaful, tujuan peserta ni bukan untuk nak dapat keuntungan melalui pertukaran wang atau nak minjamkan wang. Ya. Tetapi untuk nak membantu satu sama lain dengan cara memberikan sebahagian dananya sebagai derma ataupun sumbangan. Jadi ini benar-benar kita nak memelihara agama kita. Yang kedua daripada segi hifzun nafs, kita memelihara nyawa kita, iaitu takaful, dia akan membayar sejumlah wang sekiranya seseorang itu hilang upaya disebabkan kerana kemalangan ataupun kerana dia meninggal dunia kerana sakit. Dan takaful juga dia akan membayar pampasan bagi pelbagai jenis perbelanjaan hospital dan perubatan sekiranya seseorang itu sakit atau mengalami sebarang kecederaan. Dan pampasan ini termasuklah bayaran bilik, makan minum di hospital, perkhidmatan profesional serta apa juga keperluan dan perkhidmatan perubatan. Jadi ini bagus dari sudut pemeliharaan nyawa. Takaful juga dari sudut hifzun nasl, memelihara keturunan kita, iaitu Islam dia telah wajibkan untuk kita belanjakan harta kepada isteri-isteri kita, ibu bapa kita, anak-anak kita. Jadi dengan terdapatnya hukum pusaka dalam Al-Quran, maka nyatalah betapa seruan untuk meninggalkan sedikit sebanyak harta untuk keperluan orang-orang di bawah tanggungan kita selepas meninggal dunia dapatlah kita penuhi. Sebab dengan takaful ini nanti, jika ditakdirkan peserta takaful itu meninggal dunia, maka sejumlah wang daripada tabung khairat kematian akan dibayarlah kepada warisnya. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, hifzul mal. Kita memelihara harta kita. Kita ringkaskan, perlindungan takaful ni sangat penting untuk kita nak lindungi aset-aset kita supaya kerugian yang ada yang akan kita alami atau sesuatu musibah yang dijangka berlaku boleh kita kurangkan risiko je. Jadi ini kepentingan kita menyertai takaful itu. Wallahu a'lam. Tapi itulah, kalau kita dapat lihat apa yang dihuraikan oleh Datuk tadi, sebenarnya Datuk, betapa pentingnya kita menjaga an-nafs dan juga disebutkan sebagai menjaga keturunan tu Datuk ya, dan pelbagai lagi apa yang kita perlu jaga sebagai umat Islam. Cumanya Datuk, nampaknya ada yang dah bersedia untuk tanyakan soalan kepada yang berbahagia Datuk. Mungkin kita boleh bersama dengan audiens yang nak tanyakan soalan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk Bad ya. Jadi selamat datang ke Masjid Jami' ini. Kenangan lama ulang kembalilah, kita kenal dulu Ustaz Bad, Datuk Bad pernah berceramah di masjid ni ya. Ahlan wa sahlan lah. Dengan Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Syekh Muzaffar. Lama dah. Alhamdulillah masih ingat lagi. Okey, soalan saya berkaitan dengan takaful yang telah disoalkan tadi, iaitu bagaimanakah takaful menyediakan platform yang membantu masyarakat mencari saham dunia dan akhirat. Ya, bagaimana takaful menyediakan platform membantu masyarakat mencari saham dunia dan akhirat. Terima kasih. Sebagai platformnya Datuk, macam mana pula Datuk? Baik, terima kasih. Takaful ni dia mengamalkan konsep memberi, value of giving. Di mana sesiapa yang menyertai pelan perlindungan takaful,
Mereka bukan hanya melindungi diri mereka saja, tapi mereka juga bantu melindungi dan menolong komuniti yang memerlukan. Orang lain juga? Ya. Jadi dengan kita menyertai pelan takaful, kita mampu memberi impak besar kepada masyarakat. Kita ada sikap saling peduli dan juga tolong menolong. Dan ia juga menggalakkan kepada hubungan persaudaraan, bersatu padu dan juga saling bantu membantu antara satu sama lain. Jadi konsep saling membantu dan kerjasama inilah yang paling utama ada di dalam konsep takaful ini. Contoh inisiatif yang biasa kita lihat, contohnya kita banyak membantu pelbagai universiti awam, hospital dan juga institusi wakaf apabila mereka menyertai pelan perlindungan takaful itu sendiri. Dan kita juga membantu memberi manfaat kepada mereka yang berkelayakan melalui institusi yang telah dikenal pasti apabila mereka menyertai perlindungan-perlindungan dalam takaful itu sendiri. Jadi ini dia punya platform dia. Wallahualam. Jadi Datuk, adakah ia tepat seperti mana firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Adakah ia tepat seperti mana saranan tersebut? Ya, inilah yang kehendak dalam agama kita. Kita hendaklah saling bantu-membantu sama kita dalam perkara-perkara kebaikan dan juga yang membawa manfaat. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi satu orang lelaki, dia tanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan siapakah orang yang, apakah amalan yang kalau saya buat, amalan itu dicintai oleh Allah?" Maka apa jawab Nabi? Orang yang paling dicintai oleh Allah, anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah sayang dan cinta adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Memberi faedah pada orang lain. Dan apakah amalan yang paling dicintai Allah? Sururun yudkhilu 'alal muslim. Engkau menggembirakan hati satu orang. Sebab itu saya mengajak muslimin muslimat, mari kita tolong orang. Dengan kita tolong orang, kita gembirakan orang. Sahabat tanya, apakah perkara yang boleh menggembirakan orang? Kata Nabi, buat yang simple-simple saja. Pertama, engkau happykan dia, gembirakan dia. Kalau dia sedang bermasalah, hiburkan dia. Kalau dia lapar, kau kenyangkan dia. Kalau dia ada hutang, kau tolong bayarkan sedikit sebanyak hutang dia. Maka happylah dia. Baik Datuk, seronok pula bila dengar huraian Datuk ni. Cumanya Datuk, saya nak tanyakan sekejap lagi, jawapannya pun kejap lagi lah Datuk. Bagaimana nak mendidik anak-anak kita pula untuk bersedekah, berwakaf dan mungkin melibatkan diri dalam takaful. Cumanya jawapannya kejap lagi Datuk ya. InsyaAllah. Nak tahu jawapannya? Apa lagi? Nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Seperti biasa membawakan topik yang sangat hebat untuk dibincangkan. Dan Alhamdulillah hari ini saya Da'i Hadari bersama dengan anda semua. Istimewa yang mana kami berada di luar studio. Yang mana para penonton sekalian, kami berada di Masjid Jamek Datuk Haji Abdullah Sijang, Port Dickson, Negeri Sembilan. Saya datang sini tengok orang-orang Negeri Sembilan ni wajahnya bersih. Ya Allah, tengok tenang hati saya. Nampak tu, semua senyum, sengih terus para penonton sekalian. Baiklah para penonton sekalian, saya juga sangat bertuah kerana bersempena dengan program keagamaan Minggu Saham Amanah Malaysia 2022 bersama dengan Permodalan Nasional Berhad. Saya bersama dengan Yang Hormat Datuk Haji Badlisha Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang. Baik, Datuk. Ya. Bagaimana acuan? Begitulah kuihnya. Ada antara kita ni yang mendidik anak-anak ni baguslah dengan sedekah, dengan wakaf. Ada juga yang memperkenalkan anaknya dengan takaful. Tapi ada yang dianya sekadar dengar, tapi nak didik anak, pandai-pandai sendirilah. Kenapa pentingnya didikan kepada anak-anak itu tentang infak, wakaf dan takaful ini? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Anak-anak kalau tak dilatih, bila besar mak bapaknya letih. Jadi kita latihlah mereka daripada kecil untuk menyumbang. Tapi menyumbang ini jangan kita fahamkan hanya sedekah duit saja. Betul. Kita boleh mengajar dan mendidik anak kita, menyumbang ni ada banyak.
Bukan sekadar duit semata-mata. Kalau sumbangan itu hanya bentuk duit, nescaya orang kaya je boleh bersedekah tiap-tiap hari. Tidak. Ada satu hadis, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 perkara yang kalau kita buat sekarang, ianya masih berjalan pahalanya walaupun kita selepas mati nanti. Ini istilah saya panggil pencen kubur. Kalau kita tengok 7 perkara ni, sab'un yajri lil abdi ni, 7 perkara ni bukan semuanya pasal duit. Contoh, ini kita boleh didik anak-anak kita. Pertama, man alima ilman, siapa mengajar ilmu. Artinya kita mengajar kebaikan pada orang. Yang ketiga, au ajra nahran, kita mengalirkan sungai. Jadi didik anak, jaga sungai. Jangan sungai itu buang sampah, alam sekitar. Didikan kepada mereka. Kemudian au hafara bi'ran, atau menggali perigi. Ini semua sebagai simbol bekalan air bersih pada orang. Wakaf. Didik pada mereka. Wakaf, perigi, telaga dan sebagainya. Kemudian au gharasa nakhlan, tanam pokok. Betul. Boleh didik anak tanam pokok. Lepas itu masjid pun kena banyak tanam pokok. Banyak masjid sekarang tanam bunga saja. Bunga mana ada orang makan ni, binatang tak makan bunga, tanam pokok. Au bana masjidan, bina masjid. Sedekah, bawa anak hari Jumaat, ajarkan mereka 50 sen pun jadilah. Duit siling banyak di rumah kan. Ni puan-puan kena main peranan. Suami pergi sembahyang Jumaat, dia melenggangnya pakai baju Melayu dia tu. Puan-puan sumbatkanlah dalam poket RM5. Jadi pesan tu dalam poket dia RM5. Kan tabung lalu yang buat tidur pula. Okey. Lalu tabung dia masuk. Leterkan sikit. Anak bagi dia 50 sen. Nanti tabung lalu masuk 50 sen. Jadi didikan. Kemudian awar rasa mushafan, engkau sedekahkan Quran. Setengah ulama mengatakan mushaf ni bukan sekadar kita wakafkan, kita tulis sendiri. Ini boleh didik anak-anak. Sehari tulis 10 ayat. Ambillah surah Yasin, baru 83 ayat. Ya. Tulis 5 ayat, 5 ayat. Hantar ke imam suruh cek baris betul atau salah. Kemudian bagi photostat. Kemudian mereka akan seronoklah, Quran tu tulisan dia. Tulisan tangan. Tulisan tangan dia akan jadi seronok. Yang terakhir, itu Nabi himpunkan, au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. Engkau tinggalkan anak yang boleh mendoakan kau bila engkau mati nanti. Artinya sangat berkait rapat. Kita didik anak supaya sedekah, tolong orang, bantu orang, dan di hujung tu kau didiklah anak engkau supaya mendoakan kau selepas daripada kematian nanti. Jadi ini ikhtiar kita lah, wallahu a'lam. Aduh, kadang-kadang Datuk, Ya. bila kita dengar apa yang dihuraikan Datuk ni, kadang-kadang kita terfikir, anak-anak kita ni, apakah mereka akan ada masa untuk mendoakan kita ketika kita meninggal kelak? Fikir-fikirkan. Allahu Akbar. Datuk, Ya. itu tadi kesedaran dari sudut pendidikan kepada anak-anak tentang sedekah, tentang wakaf dan tentang takaful. Satu lagi, ini pun kesedaran juga berkaitan dengan wakaf ni. Ya. Ada orang-orang lama, Ya. dia menyatakan saya ni wakaf lillahi ta'ala, tak perlulah ada hitam putih. Pandai-pandailah dema katanya. Saya orang Perak ya. Tu keluar bahasa dema tu. Jadi macam mana Datuk? Kenapa pentingnya hitam putih dalam bab wakaf ni? Baik, terima kasih. Dia masalah sekarang ni adalah apabila ada di kalangan kita ni dia bertindak sendirian. Dia tak nak tanya kepada orang. Jangan. Saya ambil contoh. Tanah wakaf di Malaysia ni sekarang ada 11,091.82 hektar. Masya Allah. Dengan nilai semasanya 1.77 bilion. Wakaf am kita ada 4,836.50 hektar. Nilai semasanya RM7,222,014.50. Wakaf khas kita ada 6,255.33 hektar dengan nilai semasa RM56,057,841. Apa isu penggunaan isu tanah wakaf ini? Pertama, ada orang kita, dia bagi orang sewa pula dengan nilai yang sangat rendah. Ada yang ambil RM1, ada yang ambil RM14, ada ambil RM17.75, ada ambil RM400. Ya. Dan perjanjian sewa pula antara 66 sampai 99 tahun. Apa sebab? Sebab mereka kata saya ni bukan nak duit sangat, saya nak pahala je. Duit tu buat syarat saja. Tapi kesannya adalah apabila berlaku masalah isu tanah wakaf terlepas ke tangan orang lain.
Jadi kita kini boleh bekerjasama dengan pihak yang mahir kewangan dan pihak perundingan. Lepas tu kita nak mengajak kepada tuan-tuan yang ada harta, bergabunglah pertama dengan Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam dia ada kepakaran, ada undang-undang. Walaupun ada negeri yang belum selesai mewujudkan enakmen wakaf negeri-negeri, tapi mereka dalam proses akhir untuk meluluskan enakmen wakaf bagi pengurusan wakaf yang lebih mampan di peringkat negeri. Jadi tahniahlah kita ucapkan kepada JAKIM, kepada Jawhar, kepada Yayasan Wakaf yang berusaha keras. Yang kedua, berikanlah status mutawali ataupun status nazir khas wakaf kepada institusi yang mahir kewangan. Contohnya Amanah Saham Nasional Berhad misalnya. Sebab wakaf ni dia wakaf bukan sekadar untuk harta ta'alih seperti bangunan, telaga, tanah saja. Ada banyak aspek-aspek yang lain. Jadi orang yang kurang berada pun sekarang dah boleh mampu untuk berwakaf dengan kita mencari orang yang pandai menguruskan wakaf. Menguruskan wakaf. Dia kena ada orang uruskan. Kita ni tak tahu apa. Jangan wakaf je cucu esok kita ambil, dia ambil itu ke dia kita balik. risaukan generasi akan datang tak kena hitam putih. Sebagai pelan tindakan kita sebagai hujung-hujung ni Datuk, cepat betul masa berlalu ya. Baik, apakah saranan dan juga seruan Datuk untuk menggalakkan masyarakat mencari saham dunia dan juga sebagai jambatan ke saham akhirat? Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita berwakaf, hidup kita jadi berkat. Bila hidup kita berkat, diri kita selamat. Bila kita selamat, rumah tangga jadi sepakat. Bila rumah tangga sepakat, masyarakat jadi muafakat. Bila masyarakat muafakat, negara kita jadi kuat. Bila negara jadi kuat, negara luar pun hormat. Bila negara luar pun hormat, permusuhan jadi tersekat. Bila permusuhan tersekat, pembangunan akan meningkat. Bila pembangunan meningkat, kemajuan pun menjadi pesat dan begitulah seterusnya. Rupanya kepesatan, kemajuan dia bermula daripada keberkatan. Dan keberkatan itu hanya boleh hadir kalau kita hidup sentiasa jadi manfaat kepada orang lain dan menolong orang lain lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampailah kita tak ada lagi. Teruskan menyumbang. Wallahu a'lam. Baiklah Datuk, untuk menyempurnakan dan memurnikan program kita, jadi mungkin doa penutup daripada Datuk. Silakan Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La nihayah li kamali wa ala kamali. Allahumma jal nafsina mutmainnah tu'min biliqa'i wa tarda biqada'i wa taqna bi'ata'ik. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Yang Hormat Datuk Haji Badli Shah Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan Pahang. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kepada Permodalan Nasional Berhad yang sudi menjadi rakan sinergi untuk program keagamaan Islam Minggu Saham Amanah Malaysia. Dan terima kasih kepada yang menyediakan fasiliti iaitu Masjid Jamik Datuk Haji Abdullah Sijang, Port Dickson Negeri Sembilan. Kepada yang belum sampai ke masjid ni, jemputlah datang ya. Dan terima kasih kepada para penonton yang berada di lokasi dan juga para penonton di rumah. Saya Da'i Hadari, wakil bagi seluruh kru produksi, mengucapkan terima kasih atas sokongan dan juga tontonan anda semua. Semoga berjumpa lagi. Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.